Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. So, mesti korang tengok background dah lain apa semua kan. Okay, sebenarnya kalau korang nak tahu, I malas lah nak remove background dah. Sebabnya proses untuk editing, untuk remove background tu agak lama. Sebab contohlah kan, kalau korang punya video tu 20 ke 30 minit, dia punya take time untuk proses editing semata-mata nak remove background tu je memang lama lah. So I macam fikir I malas nak macam nak edit terlalu lama kan, nanti nak upload lagi apa semua. So I just guna je background biasa tu. Okay, so I ada juga kan letak suruh korang vote berapa cerita yang I akan sampaikan untuk korang. Okay, sebenarnya I akan share dengan korang 2 kisah untuk hari ni. Okay, kiranya untuk video kali ni I akan share dekat korang 2 kisah. So mana-mana yang vote 2 tu, kira betul lah tu apa yang korang vote. And I nak bagi tahu satu info juga. I rasa dekat video yang before ni pun I dah beritahu. Siapa-siapa yang nak share dengan I kisah-kisah misteri, korang just boleh PM I dekat I punya Instagram. Just DM je. Link dekat description box dekat bawah. Okay guys, so without wasting any time, let's roll to intro. Ada salah seorang kawan yang betul-betul menjaga kesalahan. Okay guys, untuk kisah yang pertama ni dikongsikan oleh Amirul Andik. Okay, kita sebut nama pendek je lah, Amirul kan, lagi senang untuk I sampaikan cerita ni. Okay, Amirul ni sebenarnya dia berasal daripada negara jiran kita, iaitu negara Singapura. Okay, Amirul ni sebenarnya dia ni ada satu hobi di mana dia suka sangat memancing tau. Kiranya dah banyak tempat dah dia pergi. Tempat ni banyak dah lah, kiranya tempat yang dia ni pergi memancing. So ada satu hari ni Amirul dengan kawan-kawan dia decide untuk pergi satu tempat di mana tempat ni diorang memang tak pernah jejak langsung. Tapi tempat ni bukannya tak ramai orang tahu. Maybe orang Singapura tahulah tempat ni, sebabnya tempat ni ramai je macam pengunjung yang datang, macam diorang nak basikal ke, macam nak main basikal, nak jaga trekking. So kiranya tempat yang Amirul dengan member-member dia pergi ni tempat yang dikenali. Okay, tempat tu nama dia Pulau Ubin. Okay, Pulau Ubin ni dia terletak di timur laut Singapura. Dan dekat dalam Pulau Ubin tu juga dia ada satu tempat di mana tempat tu nama dia Mamam Beach. Okay, nama dia Mamam Beach. Okay, bukannya macam Pulau Ubin besar, dekat dalam Pulau Ubin tu pula ada lagi tempat macam tu. So diorang ni pergi dekat yang Mamam Beach tu tau. Okay, so bila diorang dah sampai je dekat situ, diorang sampai around pukul 4 macam tu, after asar, lebih kurang macam tu lah yang diorang sampai. Dan diorang pun pacakkanlah kemah, diorang pasang unggun api sebab diorang nak stay dekat situ 2 hari 1 malam tau. Okay, so bila diorang dah siap, dah settle, pacak kemah, pasang unggun api apa semua kan. Okay, Amirul dengan dalam 2-3 orang kawan dia lah. Okay, dah settle apa semua, diorang pun start lah memancing. Okay, diorang pun pancing. Tiba-tiba hari pun dah makin malam tau. Kiranya dah pukul 9, pukul 10, sampailah pukul 12 malam. Okay, bila dah sampai pukul 12 malam tu, one by one kawan Amirul ni pun pergilah masuk kemah untuk berehat. Ada yang berehat, ada yang tidur tau. Okay, so tinggallah Amirul ni seorang diri dekat luar. Kiranya dia pancing tu seorang lah. Okay, waktu dia tengah macam ambil udara segar, tengah mancing apa semua, tiba-tiba dia rasa macam perut dia lapar tau. Dia rasa macam
Yelah, daripada petang tadi yang diorang sampai dia tak makan lagi. So dia rasalah lapar tu. And dia pun ambil lah 1 paket Maggi Tom Yum. Okay, dia ambil paket Maggi Tom Yum tu. Dia pun pergilah ke unggun api untuk rebuslah air dan masukkan Maggi macam biasa. Dia pun masak Maggi macam biasa. Dalam 5 minit macam tu, dia pun dah siap masak. Okay, waktu je dia nak makan Maggi tu, masuk ni kira dalam 1 suap baru dia nak suap dekat mulut dia, tiba-tiba si Amirul ni dia terdengar ada satu tangisan yang jelas sangat. Dia kata tangisan tu tak berapa nak kuat, tapi dia jelas dekat tepi telinga si Amirul ni tau. Kan orang kata kalau kita dengar benda tu dekat, dia jauh. Kalau benda tu jauh, dia dekat kan. Okay. So waktu tu Amirul ni macam dia tak nak ambil kisah sangat tau, sebab dia dah lapar sangat time tu. Dia pun continue lah makan macam biasa. Dia makan apa semua. Tiba-tiba korang, benda tu macam nak Amirul ni perasan tau akan kehadiran dia. Okay, benda tu, dia punya tangisan tu lagi kuat dan jelas. Waktu tu juga si Amirul ni dia tak sempat untuk habiskan sisa makanan dia tu lagi sikit. Dia terus masuk dekat dalam kemah yang dia dengan kawan-kawan dia lah. Okay, waktu je dia masuk dekat dalam kemah tu, dia terus terduduk dan dia beristighfar. Okay, dia baca ayat kursi, dia tenangkan diri dia apa semua. Dan ada salah seorang kawan si Amirul ni, dia tegur Amirul tau. Dia cakap, "Weh bro, kau okey ke?" And sebab dia tengok muka Amirul tu macam pelik, macam tergesa-gesa masuk kemah macam tu lah. Okay, then Amirul ni pun jawab lah. Amirul kata, "Nanti semua dah bangun, aku cerita." Okay, waktu tu macam kawan dia pun, okey lah, tak apalah kan macam tu kan. So dah dalam pukul 4 pagi macam tu. Okay, semua kawan Amirul ni pun dah terjaga. So diorang pun macam lepak lah dekat unggun api tu, macam keliling unggun api, lepak apa semua. Amirul ni dia start lah buka cerita tau. Okay, dia pun cerita lah dekat member-member dia yang lagi 2-3 orang ni, apa yang terjadi dekat dia waktu dia tengah masak Maggi tadi. Okay, korang nak tahu tak, sebenarnya waktu Amirul ni dia tengah share cerita dia, dia perasan macam ada salah seorang kawan dia ni lah kan, perhatikan satu sudut dekat tandas. Kiranya dekat situ ada satu tandas lah, macam tandas biasa yang satu tu. Dia tengok member dia tu perhatikan je dekat tandas tu. And Amirul juga nampak dekat depan pintu tandas tu ada satu susuk lembaga yang berwarna putih. Tapi Amirul dia tak cakap time tu tau. Dia cuma tengok kawan dia dan dia tengok dekat tandas tu. Okay, kalau korang nak tahu, dekat tandas tu lampu tak menyala tau. Kiranya memang gelap. Kalau background dah gelap, benda tu putih, kita akan nampak kan jelas dia macam mana. Figure dia memang kita akan nampak jelas kan. Okay, waktu tu Amirul kata kalau lampu tu nak menyala pun ada orang yang kena tekan switch lah dekat situ. Tapi time tu memang tandas tu gelap. Okay, tapi Amirul ni dia macam tak tegur tau kawan dia yang tengah tengok dekat toilet tu. Dia just continue je cerita dia. Okay, so waktu dah pagi esok tu, diorang ni pun kemas macam dah turunkan kemah. Diorang kutip-kutip sampah yang dekat sekeliling tu. Sebabnya waktu tu diorang dah nak decide untuk balik lah, sebab diorang stay kat situ hanya 1 malam je. Okay, sebenarnya Amirul macam bersyukur jugalah waktu malam tu diorang tak diganggu. Just penampakan je lah. Okay, waktu tu juga dah pagi tu kan, diorang dah kemas apa semua. Amirul ni tegur lah kawan dia semalam yang dia perasan kawan tu perhatikan dekat tandas tau. Okay, Amirul pun tanyalah kawan dia. "Weh bro, kau nampak apa semalam waktu aku tengah share story dengan korang?" And member dia pun cakap lah dekat dia, sebenarnya dia ternampak ada satu susuk lembaga Kak Pon
betul-betul dekat depan pintu toilet tau. Kiranya apa yang si Amirul ni nampak dengan apa yang member dia tu nampak adalah benda yang betul. Seram sumpah. Macam nampak benda tu dah lah, toilet tu dekat dengan diorang tau time tu tau. So maybe diorang tak nak terlalu takut kot so diorang macam abaikan lah benda tu. Kiranya diorang macam bagus lah diorang, sebab diorang tak terlalu takut macam tu kan. Okay. So waktu je kawan Amir tu cakap dekat dia, Amir pun cakap lah juga balik. So kiranya benda yang diorang nampak tu benda yang sama lah. Okay. So diorang pun decide lah untuk balik dekat rumah masing-masing apa semua. Dan Alhamdulillah lah, time tu diorang semua tak diganggu pun oleh makhluk tu. Kiranya makhluk tu tak ikut lah diorang sampai ke rumah. Okay. So sampai situ je sebenarnya Amirul ceritakan kisah yang terjadi dekat dia waktu dia pergi memancing dekat Pulau Ubin. So mana-mana korang yang suka memancing malam-malam tu, jenis yang suka mancing malam dekat laut kan, so korang kenalah macam hati-hati, sebab selalunya orang yang suka mancing ni kan suka mancing kat laut juga. Jadi laut tu kan orang suka buang benda-benda yang mistik apa semua. So maybe dekat salah satu sebab lah kenapa benda tu boleh ada dekat tempat yang diorang ni pergi memancing. Okay, so guys, untuk kisah yang kedua ni pula sebenarnya dialami oleh Haziq. Okay, Haziq. Okay. Haziq ni dia belajar dekat salah sebuah universiti, tapi tak boleh beritahu lah dekat mana, tapi dia terletak dekat utara Malaysia. Okay. Haziq ni sebenarnya dia stay dekat Selangor, tapi dia belajar dekat utara lah. Tapi I tak sure lah, tak Kedah ke Perlis ke Penang, tak sure lah dekat mana, tapi antara 3 negeri ni lah. Okay, nak dijadikan cerita, time tu tengah cuti semester. Kiranya nak masuk cuti sem dah lah. Diorang pun kiranya student akan balik lah dekat diorang punya kampung masing-masing. Tapi Haziq ni dia tertinggal tiket bas. Dia bukan tertinggal lah, dia macam tiket bas dia tu sehari selepas cuti sem tu. Kiranya kalau hari ni orang dah start balik, tapi Haziq ni kena balik esok tu tau. Okay, sebab tiket dia memang dah habis lah time hari tu. So dia terpaksa lah balik esok tu naik kereta api. Okay. Waktu tu kalau korang nak tahu, hostel Haziq ni dia ada 5 tingkat tau. Okay, ada 5 tingkat. Dan Haziq ni dia stay dekat tingkat 2. Dekat belakang hostel dia orang ni pula ada hutan yang sangat-sangat tebal. Kiranya hutan tu memang betul-betul tebal lah. Bukan hutan yang kita boleh masuk, jaga trekking apa semua, tak. Memang hutan tebal. Okay. Bila Haziq ni dia nak balik esok tu, hari sebelum tu dia lepak lah dengan member dia yang sebilik dengan dia dekat kafe tau. Dia lepak-lepak dari petang sampailah pukul 8 malam. Tapi member dia tu balik naik bas pukul 10 malam. Tapi Haziq ni dia masuk dekat dia punya hostel tu pukul 8 malam tau. Sebabnya dia nak tidur awal, sebab esok tu dia punya tiket awal pagi. Okay. So waktu je dia balik dekat hostel tu, dia perasan dekat hostel tu ada 4 bilik yang menyala lampu. Okay, kalau korang nak tahu, korang bayangkan lah, hostel dia ada 5 tingkat dan bangunan tu boleh muat 900 orang. So kira macam ramai lah kan dekat dalam hostel tu. Tapi ada 4 bilik je time tu yang menyala lampu, termasuklah bilik si Haziq ni. Kiranya kalau tak campur bilik Haziq ada 3 je lah. Okay. Bila Haziq ni dia masuk je dekat dalam bilik dia, dia rasa macam bosan sebab member-member dia tak ada tau. Kiranya dia tak ada kawan nak sembang apa semua kan. So dia fikir macam tidur awal lah malam ni kan. Dia pun aku tak ada apa nak buat. Bag dia apa semua dah kemas. Okay. Nak digambarkan, hostel Haziq ni, bilik dia ada 4 katil dan katil tu dah berdeka. Okay. Haziq ni pula dia jenis ambil katil bawah, bukannya katil atas tau. Okay. Waktu tu bila Haziq masuk je, Haziq kata dia terus pergi mandi dan solat isyak. Okay, dah siap solat isyak apa semua, dia pun
tutuplah lampu bilik dia. Cuma lampu dia punya meja study je dia buka, kira tak adalah macam gelap sangat bilik dia tu kan. Okay, waktu dia nak tidur tu, dia pun bacalah doa tidur apa semua, moga macam mohon perlindungan diri lah sebab dia stay seorang ke malam tu. Dia pun tidurlah. Okay, waktu Haziq ni dia tengah tidur, tiba-tiba pukul 3 pagi Haziq ni terjaga. Kiranya dia tiba-tiba terjaga dengan sendirinya tau. Okay. Waktu Haziq ni terjaga, dia rasa macam nak pergi toilet sebab dia nak terkencing. So waktu dia nak bangun daripada katil tu, dia tertangkap, kiranya mata dia macam ada perasan satu susuk dekat tingkap bilik dia. Time tu juga si Haziq ni dia baca ayat kursi. Tapi korang nak tahu tak, yang nak terkeluar daripada mulut Haziq tu tersekat, seakan-akan dia nak baca ayat kursi dengan ayat pelindung diri dia tu, macam mulut dia tu tersekat, macam ada benda yang sekat lah time tu. Dan Haziq rasa time tu dia rasa macam takut sangat-sangat tau, sebab ni dah lah dia seorang. Lepas tu dia nampak pula benda tu dan dia nak baca macam seolah-olah benda tu sekat dia untuk baca tau. So Haziq ni dia terus lubung diri dia cuba juga untuk baca, tapi tiba-tiba dia tertidur dengan sendirinya. Okay, so guys, bila esok tu Haziq terjaga, tengok-tengok dah subuh. Okay. Waktu dah subuh tu Haziq pun solat subuh apa semua, dia pun dah kemaslah sikit-sikit lagi barang kan untuk dia balik. Okay, bila dia dah balik dekat rumah, and cuti SEM pun dah habis dalam sebulan setengah 2 bulan macam tu lah. Kadang kita cuti SEM kan. Okay. So dah habis cuti SEM, Haziq pun balik lah dekat hostel, belajar macam biasa, new SEM apa semua. Tapi korang, Haziq ni dia tak share dengan siapa-siapa pun tau apa yang terjadi dekat dia malam tu. Waktu dia stay seorang dia kiranya dia tak bagi tahu pun housemate dia yang lain, dia cerita dekat classmate dia apa semua tak. Dia jenis simpan seorang-seorang. Okay. Waktu tu diorang dah balik dekat hostel apa semua. Ada satu malam ni Haziq ni pun pergilah sembang dengan kawan-kawan dia apa semua, tengah sembang-sembang apa semua. Yelah baru jumpa kan, so diorang macam excited lah nak sembang apa yang jadi apa semua. So dah time tu dah nak pukul 12 malam, Haziq pun dah rasa mengantuk. So dia pun cakap lah kawan dia, weh tak apalah, jom lah aku tidur dulu apa semua kan. And Haziq pun tidur lah dekat katil bawah lah. Kiranya dah bereka, Haziq tidur bawah, kawan dia tidur atas, dan lagi 2 katil tu member dia yang lain lah. Okay, waktu Haziq tengah tidur je, kau nak tahu tak, Haziq terjaga pukul 3 pagi juga. Sama waktu macam dia terjaga waktu dia seorang. Okay, waktu tu Haziq kata bila dia terjaga, dia teringat tau, dia macam mengimbas balik lah apa yang berlaku dekat dia, tapi dia tak rasa sangat benda tu. Macam tu. So bila je Haziq terjaga tu, dia buka aje biji mata dia, korang tahu tak apa dia nampak? Sumpah seram. Kan dia tidur dekat bawah kan, dia nampak ada benda yang dia nampak waktu mula-mula tu tengah terapung betul-betul dekat depan dia. Korang bayangkan lah, dia tengah tidur, benda tu terapung macam tu, terapung kat atas dia apa semua kan. Dah lah dia kata kuku panjang, rambut pula tutup muka sampai ke bawah, mata nampak daripada jaring-jaring apa rambut tu merah menyala lah dia kata. Dan tu Haziq pun dia kata bila dia nak baca ayat kursi, dia tak terlepas tau. And lagi dia takut tu, badan dia kaku, memang dah tak boleh nak bergerak dah. Kiranya badan tu memang kaku gila, tangan nak gerak, kaki gerak memang tak boleh. Lepas tu suara pula nak menjerit minta tolong kawan dia apa semua memang tak boleh. Waktu tu Haziq kata tiba-tiba dia rasa dia ditampau dekat pipi kiri dia, pang kan tampain. Haziq pun pengsan lah time tu juga. Waktu esok pagi tu, kawan Haziq, salah seorang kawan Haziq yang kat dalam dorm tu, kejut Haziq ni macam, weh Haziq bangun apa semua kan. And Haziq ni tersentak tau, dia terbangun apa semua. Dia macam, kawan Haziq pun tanyalah, weh asal muka kau ada kesan cakar kan. So Haziq ni dia bangun dia pergi tengok dekat cermin. Korang tahu tak, ada 4 kesan cakaran dekat pipi Haziq yang belah kiri tu tau.
Tempoh Haziq ni pun dia pun buka lah cerita dekat kawan dia apa yang terjadi dekat dia waktu mula-mula dia nak balik kampung tu dengan malam yang jadi dekat dia tu. So daripada situlah one of Haziq punya kawan ni suggest lah dekat Haziq ni untuk dia jumpa dengan seorang ustaz. Kiranya diorang ni lah yang bawa Haziq ni jumpa dengan ustaz tu untuk berubat. Okay. Bila ustaz tu jumpa je dengan Haziq, ustaz tu cuba untuk tolong Haziq ni lah, dan dia bagi tahu dekat Haziq ni sebenarnya Haziq ni telah membuat benda tu marah. Kiranya adalah satu benda, dua benda yang Haziq buat sampai benda tu marah dengan dia tau. And benda tu, kau nak tahu tak benda tu datangnya daripada mana? Benda tu datangnya daripada hutan tebal yang dekat belakang hostel dia tu. And ustaz tu pun cuba halau benda tu untuk balik semula kat tempat dia, dan ustaz tu pagarlah bilik Haziq ni dengan member-member dia. So start daripada situlah sebenarnya Haziq ni dia tak berani dah tahu nak keluar malam, sebab maybe dia terlangkah ke, terpijak anak benda tu ke apa semua. And start situ Haziq ni memang dah berjaga-jaga bila dia nak keluar je waktu malam. Okay, so itu adalah salah satu kisah yang dikongsikan oleh Haziq waktu dia belajar dekat salah satu U yang terletak di utara Malaysia. So untuk kisah yang pertama tadi, I cerita lebih kepada orang yang hobi dia ni suka sangat memancing. Dan yang kedua ni pula cerita pasal Haziq yang diganggu dekat hostel dia. So korang, mana-mana korang yang belum tekan button like and subscribe lagi, korang boleh tekan dekat bawah, okay? So macam biasa, kalau korang nak video yang lebih menarik dan menyeramkan, korang jangan lupa turn on bell notification, so korang tak akan terlepas video yang I akan upload lah. So I rasa tu je video I untuk kali ni. So stay tuned on my next video. Bye.